Sistem planet TRAPPIST-1 ialah sistem bintang yang terletak dalam Buruj Aquarius, kira-kira 40 tahun cahaya dari bumi. Orbit 7 planet berbatu dalam sistem ini terkenal kerana persamaannya dengan bumi. TRAPPIST-1 ialah planet yang mengorbit bintang kerdil merah. Bintang ini lebih kecil dan lebih sejuk daripada matahari. Sistem TRAPPIST-1 mempunyai banyak perkara menarik untuk dipelajari. TRAPPIST-1b, C, D, E, F, G, dan H ialah nama 7 planet dalam sistem ini. Kerana beberapa planet dalam sistem ini terletak di zon boleh dihuni, kemungkinan permukaannya mengandungi air cecair yang diperlukan untuk kehidupan seperti yang kita ketahui. Planet-planet yang mengorbit bintang kecil dan malap TRAPPIST-1 mempunyai suhu yang sesuai untuk kehidupan kerana ia terletak lebih dekat dengan bintang mereka. Pada 2017, teleskop angkasa Spitzer NASA menemui sistem ini, membuka kemungkinan baharu untuk mencari kehidupan di luar bumi. TRAPPIST-1 terletak kira-kira 2000 tahun cahaya dari pusat Bima Sakti yang menerangkan kedudukannya dalam galaksi dan terletak jauh dari pusat lengan lingkaran galaksi Bima Sakti. Ini menunjukkan bahawa galaksi mempunyai bentuk lingkaran dan teras padat yang menjadi rumah kepada bintang yang lebih tua. Lengan Perseus, lengan lingkaran luar galaksi, adalah perumah berpotensi kepada sistem TRAPPIST-1. Lengan Perseus, lengan lingkaran utama Bima Sakti, mengandungi bintang, gas, dan debu. Bintang yang lebih tumpat mengelilingi sistem TRAPPIST-1 yang terletak di luar galaksi Bima Sakti, jauh dari terasnya. TRAPPIST-1 menduduki zon yang lebih senyap kerana jaraknya yang lebih jauh dari teras galaksi. Pusat galaksi yang dicirikan oleh sinaran yang banyak dan aktiviti bintang tidak termasuk TRAPPIST-1. Dalam sistem TRAPPIST atau 1, klasifikasinya adalah bintang kerdil merah. Bintang ini menunjukkan suhu yang lebih rendah dan saiz yang jauh lebih kecil berbanding dengan matahari kita. Galaksi kita mengklasifikasikan bintang TRAPPIST-1 sebagai jenis bintang kerdil merah yang paling biasa. Bintang seperti matahari adalah lebih besar dan lebih terang daripada kerdil merah. Bintang ini hanya memiliki sekitar 8% daripada jisim matahari dan 11% daripada jejari matahari. Kerana ia lebih sejuk daripada matahari, suhu permukaan TRAPPIST-1 adalah sekitar 2500 darjah Celcius, jauh lebih rendah daripada suhu 5500 darjah Celcius matahari. Kajian menunjukkan bahawa TRAPPIST-1 berusia sekitar 7,6 bilion tahun, menunjukkan bahawa bintang itu agak tua tetapi masih dalam fasa kerdil merah dalam hidupnya. Bintang seperti TRAPPIST-1 mempunyai fluks magnet yang tinggi dan letusan yang lebih kerap berbanding bintang yang lebih besar seperti matahari yang mungkin mempengaruhi atmosfera planet-planet yang mengorbitinya. Kerana TRAPPIST-1 sangat lemah, planet-planet yang mengorbitnya perlu berada sangat dekat untuk menghasilkan tenaga yang mencukupi, yang menjelaskan mengapa planet-planet tersebut begitu dekat dengan bintang itu. Sistem TRAPPIST-1 mungkin tidak terlindung daripada sinaran kosmik seperti bumi kerana beberapa faktor, terutamanya medan magnet dan heliosfera. Angin surya membentuk heliosfera, kawasan ruang yang melindungi bumi daripada kebanyakan sinaran luaran. Heliosfera bintang TRAPPIST-1 mungkin lebih kecil dan lebih samar daripada matahari kerana bintang kerdil merah lebih kecil dan kurang terang. Ini menunjukkan bahawa sistem TRAPPIST-1 mempunyai kurang perlindungan terhadap sinar kosmik. Bersama-sama heliosfera dan medan magnet planet melindunginya daripada cahaya matahari. Medan magnet semula jadi melindungi zarah bercas
seperti sinar kosmik. Walau bagaimanapun, tidak setiap planet mempunyai medan magnet yang cukup kuat untuk melindunginya daripada sinaran kosmik. Medan magnet bumi cukup kuat untuk melindungi manusia daripada sinaran dunia lain. Komposisi teras planet dan aktiviti sistem geologinya adalah dua contoh. Banyak pemboleh ubah yang mempengaruhi kekuatan medan magnet planet dalam sistem TRAPPIST-1. Jika cukup besar dan aktif secara geologi, teras planet mungkin menghasilkan medan magnet. Medan magnet planet ini tidak sekuat bumi, menurut data PPJAL. Tambahan pula, bintang kerdil merah mendedahkan sistem TRAPPIST-1 kepada radiasi. Nyalaan memancarkan sinar X dan cahaya ultra ungu biasa berlaku pada bintang kerdil merah yang aktif seperti TRAPPIST-1. Sinaran ini menimbulkan ancaman kepada kehidupan di planet yang tidak mempunyai medan magnet atau heliosfera yang kuat. Berbanding dengan bumi, sistem TRAPPIST-1 berkemungkinan besar mempunyai perlindungan yang tidak mencukupi terhadap sinaran kosmik atau luaran. Medan magnet yang kuat atau atmosfera yang boleh menyerap sinaran dari angkasa akan diperlukan untuk melindungi planet daripadanya. Ketulenan atmosfera planet dan kesan aktiviti bintang TRAPPIST-1 pada persekitarannya mempengaruhi perlindungan terhadap sinaran bintang. Selain itu, bintang kerdil merah mendedahkan sistem TRAPPIST-1 kepada sinaran. Nyalaan bintang yang boleh berlaku pada bintang kerdil merah yang sering aktif seperti TRAPPIST-1 membebaskan sinar X dan cahaya ultra ungu. Kehidupan di planet tanpa heliosfera atau medan magnet yang kuat mungkin berisiko daripada sinaran ini. Berbanding dengan bumi, sistem TRAPPIST-1 mungkin tidak mempunyai perlindungan yang teguh terhadap sinaran kosmik atau luaran. Sama ada, planet ini mempunyai medan magnet yang kuat atau lapisan atmosfera yang boleh menyerap sinaran dari angkasa akan menentukan sejauh mana ia dilindungi daripadanya. Walau bagaimanapun, perlindungan daripada sinaran bintang itu sendiri juga dipengaruhi oleh kekuatan atmosfera planet dan kesan aktiviti bintang TRAPPIST-1 pada persekitarannya. Walaupun putaran paksi sepatutnya, planet-planet dalam sistem TRAPPIST-1 mempamerkan beberapa fenomena menarik. Salah satu aspek menarik tentang planet TRAPPIST-1 ialah ia berkemungkinan besar tersekat dalam putaran terkunci, yang bermaksud bahwa sebelah planet sentiasa menghadap bintang manakala sebelah lagi kekal dalam kegelapan. Ini disebabkan oleh interaksi graviti antara bintang kecil TRAPPIST-1 dan planet-planet yang sangat dekat dengan bintang itu. Ini menyebabkan planet berputar lebih perlahan, sehingga mereka hanya mengelilingi bintangnya sekali sahaja. Sebagai contoh, jika planet berada di tengah-tengah putaran terkunci pasang surut, karena ia sentiasa terdedah kepada sinaran bintang, bahagian yang menghadap bintang akan menjadi sangat panas. Oleh kerana bintang sentiasa dalam kegelapan, bahagian jauhnya akan menjadi sangat sejuk. Walau bagaimanapun, peredaran atmosfera yang kuat boleh memindahkan haba antara bahagian gelap dan terang, menjadikan bahagian gelap sedikit lebih panas dan keadaan sederhana. Tetapi, semua ini masih bergantung kepada model dan pemerhatian awal. Para saintis terus mengkaji bagaimana planet-planet ini bergerak untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana cuaca dan atmosfera mereka berfungsi. Para penyelidik telah menemui 3 eksoplanet berbatu dalam sistem TRAPPIST-1. TRAPPIST-1d, TRAPPIST-1e, dan TRAPPIST-1f telah menarik perhatian penyelidik kerana kemungkinan mereka mempunyai air cecair dan keadaan yang menyokong kehidupan. TRAPPIST-1d dianggap sebagai planet ringan dengan kemungkinan mempunyai atmosfera, mempunyai ukuran 0,78 kali jejari bumi dan 0,39 kali jisim bumi,
Bintang ini berada pada jarak 3,3 juta kilometer dan mempunyai tempo orbit selama 4 hari. Salah satu perkara menarik tentang planet ini ialah TRAPPIST 1d terletak di tepi dalam zon boleh dihuni. Ini menunjukkan bahwa suhu cukup tinggi untuk mengandungi air cecair jika atmosfera cukup tebal untuk mengekalkan suhunya. Dengan graviti yang lebih rendah daripada bumi, atmosfera TRAPPIST 1d mungkin lebih nipis dan lebih terhakis oleh radiasi bintang. Ia boleh mengekalkan atmosfera di permukaannya jika cukup tebal dengan karbon dioksida atau uap air. TRAPPIST 1d boleh menjadi dunia lautan dengan permukaan yang sepenuhnya diliputi udara jika terdapat cukup udara. TRAPPIST 1e adalah planet terbaik untuk kehidupan dengan tempo orbit 6,1 hari, size 0,92 kali jejari bumi, dan jisim 0,77 kali jisim bumi. Ia juga terletak pada jarak 4,3 juta kilometer dari bintang. Menariknya, planet TRAPPIST 1e mempunyai ketumpatan yang hampir sama dengan bumi dan komposisi berbatu dengan teras logam yang serupa dengan bumi. Ia adalah sasaran utama dalam pencarian kehidupan karena ia menerima tenaga daripada bintangnya untuk mengekalkan air cecair di permukaannya. Komposisi atmosfera TRAPPIST 1e mungkin menunjukkan persamaan dengan bumi atau Marikh karena ia kekurangan hidrogen atau helium menurut pemerhatian yang dibuat oleh teleskop angkasa James Webb. Kewujudan nitrogen, karbon dioksida, dan oksigen dalam atmosfera adalah asas untuk pemeliharaan kehidupan. Selain itu, TRAPPIST 1e adalah alat pemerhatian utama seperti teleskop angkasa James Webb yang bertujuan untuk mencari penanda biologi seperti karbon dioksida, oksigen, dan metana yang mungkin menunjukkan terdapat kehidupan di sana. Kedudukan TRAPPIST 1e mungkin menyerupai bumi atau Marikh karena ia tidak mengandungi hidrogen atau helium berdasarkan penemuan dari teleskop angkasa James Webb. Kehadiran nitrogen, karbon dioksida, dan oksigen dalam atmosfera adalah penting untuk kelangsungan hidup. Seperti teleskop angkasa James Webb, TRAPPIST 1e adalah instrumen pemerhatian utama yang digunakan untuk mencari penanda biologi seperti karbon dioksida, oksigen, dan metana yang mungkin menunjukkan terdapat kehidupan di alam semesta. Air cecair boleh wujud di planet TRAPPIST 1f dengan tempo orbit selama 9,2 hari, size 1,4 kali ganda bumi, jarak dari bintang kira-kira 5,7 juta kilometer, jisim kira-kira 0,68 kali jisim bumi. Ia mempunyai agak lebih besar daripada orbit bumi. Menariknya, walaupun mendapat kurang tenaga daripada TRAPPIST 1e, TRAPPIST 1f mungkin mempunyai lapisan pada permukaannya. Namun begitu, di beberapa lokasi air cecair masih boleh wujud jika atmosfera cukup tebal dengan kesan rumah hijau yang sederhana. Jika atmosfera mempunyai karbon dioksida yang tinggi, ia boleh menampung haba yang cukup untuk mengekalkan lautan bawah tanah. Lautan di bawah ini menyerupai lautan Enceladus atau Europa dalam sistem surya kita. Di bawah aisnya, TRAPPIST 1f mungkin mempunyai lautan yang sesuai untuk hidupan mikrob seperti ais laut bumi. Ia menarik karena keadaan di planet ketiga-tiga ini mungkin seperti keadaan Zuhrah, bumi, atau bulan-bulan yang sejuk dalam sistem surya. Menggunakan teleskop seperti teleskop angkasa James Webb, saintis terus menelitinya untuk mencari sama ada ia boleh menyokong kehidupan. Komposisi atmosfera TRAPPIST 1d, TRAPPIST 1e, dan TRAPPIST 1f masih belum diketahui, tetapi ramai penyelidik berusaha untuk mengetahuinya, terutamanya mereka yang menggunakan teleskop angkasa James Webb. Anggaran diperoleh daripada data dan pemodelan. TRAPPIST 1d dijangka mempunyai atmosfera yang lebih kecil atau ia mungkin kehilangannya sepenuhnya jika medan magnetnya tidak mencukupi untuk melindunginya daripada radiasi bintang.
Karbon dioksida mungkin banyak terdapat dalam seperti atmosfera Venus jika kesan rumah hijau mencukupi. Jika ia dapat menampung udara, ia akan melakukannya sebagai uap air dalam atmosferanya. TRAPPIST-1e adalah kemungkinan paling layak untuk membangunkan ekosistem yang serupa dengan bumi. Proses geologi atau biologi tambahan mungkin dapat menyeimbangkan tahap karbon dioksida, nitrogen, dan oksigen. Kehadiran air di permukaan atmosfera boleh menyebabkan ia menjadi cukup tebal untuk menyokong kehidupan. Kerana tiada bukti atmosfera hidrogen, atmosfera tersebut mungkin terdiri daripada unsur-unsur yang lebih berat yang serupa dengan bumi. Atmosfera TRAPPIST-1f mungkin mengandungi tahap metana dan karbon dioksida yang signifikan. Jika terdapat udara, ia mungkin terdiri daripada ais atau sesuatu yang serupa dengan Titan, bulan Saturnus, dengan awan tebal dan uap airnya. Disebabkan kemungkinan kesan rumah hijau yang sederhana, tempat-tempat tertentu di permukaannya mungkin mengalami cukup kehangatan untuk mengekalkan air cecair. TRAPPIST-1, sebuah bintang kerdil merah yang sangat sejuk, mendedahkan planet-planetnya kepada jet dan radiasi ultraviolet pada tahap yang lebih tinggi daripada bintang-bintang yang lebih lemah yang boleh memusnahkan atmosfera. Teleskop angkasa James Webb menggunakan spektroskopi transit untuk menganalisis atmosfera planet-planet ini yang mengesan sebatian dalam atmosfera dengan memantau cahaya bintang yang melalui mereka. Para saintis terus mencari tanda-tanda kehidupan di ketiga-tiga planet, walaupun asal-usul atmosferanya tidak jelas. Salah satu daripada 7 planet dalam sistem TRAPPIST-1, TRAPPIST-1e, adalah yang paling mungkin menampung kehidupan yang dicari. Terletak di zon boleh dihuni, TRAPPIST-1e telah menarik minat kerana bintang induknya menyediakan tenaga yang cukup untuk mengekalkan air cecair di permukaannya. Ia tidak terlalu dekat untuk menghasilkan pembekuan seperti Marikh atau kesan rumah hijau yang melampau seperti Zuhrah. Data dari teleskop, termasuk teleskop angkasa James Webb dan Hubble, menunjukkan bahawa TRAPPIST-1e mempunyai ketumpatan bumi. Ini menunjukkan komposisi berbatu, termasuk teras besi, dan mungkin juga atmosfera yang stabil. Mantelnya berbatu. Data teleskop angkasa James Webb menunjukkan bahawa kerana TRAPPIST-1e tidak mempunyai atmosfera hidrogen atau helium, komposisinya lebih sesuai untuk kehidupan. Antara bahan-bahan yang mungkin terdapat dalam atmosfera yang membantu mengekalkan kestabilan air cecair adalah nitrogen, karbon dioksida, dan oksigen. Lebih selamat daripada letusan radiasi solar berbanding planet jiran TRAPPIST-1b dan TRAPPIST-1c, planet keempat dari bintang TRAPPIST-1, TRAPPIST-1e, adalah meningkatkan kemungkinan mengekalkan persekitaran untuk jangka masa yang lebih lama. Teleskop angkasa James Webb mempunyai salah satu matlamat utamanya, TRAPPIST-1e, untuk menyiasat atmosfera eksoplanet. Para saintis sedang mencari jejak gas biologi, karbon dioksida, metana, dan oksigen yang mungkin menunjukkan kehadiran kehidupan. Walaupun planet lain seperti TRAPPIST-1d dan TRAPPIST-1f juga menarik minat, TRAPPIST-1e adalah lebih sesuai dengan keadaan yang paling mirip dengan bumi. Penekanan utama pencarian saintis untuk kehidupan luar angkasa adalah pada masa ini. Dua planet paling dekat dengan sistem TRAPPIST-1, TRAPPIST-1b, dan TRAPPIST-1c mempunyai orbit paling hampir dengan bintang induknya. Terdapat beberapa fakta menarik mengenai dunia planet-planet ini. Tempo orbit TRAPPIST-1b ialah 1,5 hari, berjisim 1,4 kali ganda daripada bumi, dan ukuran jejarinya ialah 1,12 kali ganda daripada bumi. Ini disebabkan oleh haba berlebihan planet dan kesan rumah hijau. Di samping itu, TRAPPIST-1b menyamai Zuhrah
sehingga ia menerima 4 kali lebih banyak tenaga daripada bintang itu berbanding matahari. Ramalan meletakkan suhu permukaannya antara 230 dan 290 darjah Celcius, menjadikannya terlalu panas untuk air cecair. Jika TRAPPIST-1b punyai atmosfera, kesan karbon dioksida yang tinggi mungkin setanding dengan kesan di Zuhrah, kerana bukti daripada teleskop angkasa James Webb menunjukkan bahwa ia sama ada mempunyai atmosfera hidrogen atau helium. Sinaran kuat dari bintang itu juga boleh memusnahkan sepenuhnya atmosfera. Satu bahagian sentiasa gelap, manakala satu lagi sentiasa menghadap bintang yang sangat panas. Angin kencang mungkin disebabkan oleh perbezaan suhu yang teruk ini jika terdapat atmosfera. Selain itu, jisim TRAPPIST-1c adalah 1,16 kali ganda daripada bumi. Ia mengorbit bintang selama 2,4 hari dan berada pada jarak 2,3 juta kilometer, dan ia setanding dengan jisim Zuhrah. TRAPPIST-1c menerima hampir sebanyak tenaga solar seperti Zuhrah dengan anggaran julat suhu antara -30 darjah Celcius hingga 150 darjah Celcius. Dalam atmosfera, suhu permukaan boleh meningkat dengan cara yang sama seperti Zuhrah. Sekiranya atmosfera TRAPPIST-1c padat dan tinggi dalam karbon dioksida, ia mungkin mengalami kesan rumah hijau yang teruk, sama seperti Zuhrah. Sebaliknya, atmosfera yang lebih nipis boleh mengakibatkan keadaan yang lebih mirip dengan Marikh. Pemerhatian teleskop angkasa James Webb menunjukkan bahwa TRAPPIST-1c tidak mempunyai atmosfera yang mengandungi hidrogen atau helium, berbeza dengan TRAPPIST-1b. Jika ia mempunyai atmosfera, ia mungkin terdiri daripada karbon dioksida dan nitrogen, seperti bumi atau Zuhrah. Dengan atmosfera yang padat dan suhu yang lebih rendah daripada Zuhrah dalam sistem surya kita, TRAPPIST-1c mungkin merupakan Zuhrah yang lebih sejuk. Pertumbuhan planet di sekitar bintang kerdil merah adalah fenomena yang menarik. Ia adalah makmal semula jadi untuk mengkaji bagaimana atmosfera planet berbatu yang mengorbit bintang kecil berubah dari masa ke masa, walaupun kedua-duanya tidak boleh didiami seperti bumi. Hanya TRAPPIST-1g dan TRAPPIST-1h, dua planet terluar dalam sistem TRAPPIST-1, menerima sebanyak tenaga dari bintang seperti planet-planet lain. Kedua-dua planet ini luar biasa dalam pelbagai cara. TRAPPIST-1g adalah planet terbesar dalam sistem tersebut. Pada jarak 6,9 juta kilometer dari bintang, planet terbesar dalam sistem TRAPPIST-1 dengan jisim 1,14 kali ganda daripada bumi mempunyai tempo orbit selama 12,4 hari. Salah satu ciri menarik TRAPPIST-1g ialah ia terletak di luar zon boleh didiami, yang bermakna suhunya mungkin cukup sejuk untuk mempunyai lapisan ais tebal di permukaannya. Tetapi ia masih boleh mempunyai air cecair di beberapa bahagian permukaannya, walaupun atmosfernya dipenuhi dengan gas rumah hijau. Model saintifik mencadangkan bahwa TRAPPIST-1g mungkin mempunyai kandungan air yang lebih tinggi daripada bumi. Air boleh kekal dalam bentuk cecair di beberapa bahagian planet ini jika ia mempunyai atmosfera yang cukup tebal. TRAPPIST-1g mungkin mempunyai ais yang menutupi sebahagian besar permukaannya, menyerupai bulan Enceladus atau Europa. Mungkin terdapat lautan di bawah lapisan ais jika terdapat aktiviti geologi. Atmosfera rumah hijau membolehkan TRAPPIST-1g kekal cukup hangat untuk menyokong kehidupan di bawah permukaannya. Ciri-ciri utama planet TRAPPIST-1h ialah ia merupakan planet paling luar dan paling sejuk di dunia. Ia terletak kira-kira 9,4 juta kilometer dari bintang, mempunyai tempoh orbit selama 18,9 hari, berukuran 0,77 kali radius bumi, dan mempunyai jisim yang tidak diketahui, tetapi mungkin kurang daripada 0,3. Perkara yang menarik tentang planet ini ialah TRAPPIST-1h
Yang paling luar menerima sedikit haba daripada bintangnya. Permukaannya akan kelihatan sangat sejuk, mungkin di bawah negatif 100 derajat Celcius, dan akan kelihatan seperti bulan berais seperti Titan atau Europa. Dalam keadaan sejuk, TRAPPIST-1H mungkin dilitupi ais. Walau bagaimanapun, jika terdapat aktiviti geoterma, lautan bawah permukaan mungkin menyerupai bulan berais sistem Surya. Orbitnya adalah dalam corak resonan dengan planet lain dalam sistem TRAPPIST-1, menunjukkan bahwa graviti jirannya menstabilkan gerakannya. Resonans ini menjadikan sistem TRAPPIST-1 sangat unik dan stabil sepanjang hayatnya. Walaupun tidak ada planet yang sesuai untuk kehidupan di permukaan, ia menarik karena ia mungkin mempunyai lautan di bawah ais, tempat mikrob boleh hidup dalam sistem surya kita. Tiga daripada 7 planet berbatu dalam sistem TRAPPIST, satu berada dalam zon boleh dihuni, menjadikannya salah satu sistem eksoplanet yang paling menarik yang pernah ditemui. Penelitian dilakukan terhadap atmosfera planet-planet TRAPPIST, satu dengan teleskop angkasa James Webb. Satu petunjuk kehidupan adalah komposisi atmosfera planet yang termasuk karbon dioksida, oksigen, dan metana. Dalam case TRAPPIST 1i, TRAPPIST 1f, dan TRAPPIST 1g, kami coba untuk mengetahui sama ada air cecair terdapat di permukaan planet tersebut. Teleskop sangat besar di Chile yang dijadwalkan beroperasi pada tahun 2027 akan menggunakan resolusi tinggi untuk menyiasat atmosfera eksoplanet dengan lebih baik. Kajian masa depan LUVOIR dan HAPEX NASA akan mencari bukti langsung kehidupan di dunia lain seperti sistem TRAPPIST-1. Satu atmosfera yang kaya dengan metana dan oksigen di planet TRAPPIST 1i atau planet lain mungkin menunjukkan aktiviti biologi yang berlaku di sana. Dengan perkembangan teknologi, teleskop jauh akan dapat melihat permukaan planet menggunakan pengimejan langsung, mencari awan, lautan, atau bahkan kehidupan.